Seterusnya kita ke Sarawak. Antara tumpuan berita hari ini ialah jumlah panggilan kecemasan di negeri itu catat penurunan. Perincian lanjut bersama Buma Wen. Silakan Buma. Ya sahih, jumlah panggilan kecemasan yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak sepanjang 3 hari pertama pada sambutan Hari Raya Aidilfitri ini menunjukkan penurunan sebanyak 27%. Timbalan Pengarah Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak, Tiong Ling Hee berkata, secara keseluruhan pasukan bomba negeri ini menerima 69 panggilan kecemasan berbanding 94 panggilan yang diterima pada tahun lepas. Namun begitu, jumlah panggilan kebakaran tidak menunjukkan berlakunya peningkatan ataupun penurunan. Yang mana jumlah panggilan kebakaran yang diterima pada tahun ini dengan tahun lepas dalam tempoh yang sama telah merekodkan sebanyak 6 kes panggilan kebakaran yang diterima. Beliau yang dihubungi RTM turut memberitahu panggilan menyelamat meningkat kepada 4 kes pada tahun ini berbanding tiada kes direkodkan pada sepanjang tempoh 3 hari pertama sambutan Syawal tahun lepas. Tiong Ling Hee turut mendedahkan bagi kes-kes lain seperti panggilan kecemasan melibatkan kebakaran beluka, pembakaran sampah dan sebagainya juga turut menyaksikan penurunan kepada 9 kes berbanding 17 kes pada tahun lepas. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan bahawa panggilan kecemasan bagi tugas-tugas khas juga berlaku penurunan iaitu 50 panggilan direkodkan bagi tempoh tersebut berbanding 71 panggilan direkodkan pada tahun lepas. Antara tugas-tugas khas adalah khidmat menangkap ular, pokok tumbang dan bantuan pintu kunci. Dalam pada itu, beliau turut memuji usaha anggota bomba di negeri ini yang berjaya mengawal kes-kes kecemasan sepanjang musim perayaan ini. Persatuan Kelab dan Badan Bukan Kerajaan NGO di Miri khususnya dalam Dewan Undangan Negeri Pujut diseru supaya memanfaatkan dana atau geran yang diperuntukkan dengan sebaiknya. Ahli Dewan Undangan Negeri Pujut Adam Yi Siu Sang berkata, dengan menggunakan dana tersebut untuk penganjuran pelbagai aktiviti persatuan atau kelab, ia mampu meningkatkan produktiviti ahli-ahli persatuan atau kelab. Adam Yi juga menyatakan bahawa menerusi persatuan atau kelab serta NGO juga berperanan penting mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat di Miri. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek kepada persatuan, kelab dan sekolah di premis SUPP Pujut Miri. Sejumlah RM34,000 telah diagihkan kepada 10 penerima terdiri daripada persatuan, kelab dan sekolah di Miri termasuk Persatuan Wartawan Utara Sarawak. Saling menghormati kepelbagaian budaya dan agama merupakan satu daripada tunjang keharmonian dan perpaduan yang dinikmati oleh penduduk di negara ini termasuk di Miri. Terletak sejauh 13 km dari pusat bandaraya Miri dan berjiran dengan gereja The Good Shepherd serta berhadapan dengan kompleks Beli Belah, Pengerusi Masjid An-Naim Lutong, Zaini Talib berkongsi rasa bangga menjadi anak Sarawak yang hidup dalam keluarga perkahwinan campur kerana itu membuatkan beliau mendalami dan menjiwai semangat harmoni dalam kalangan ahli keluarga dan masyarakat. Zaini Talib berkata masjid yang secara umumnya merupakan salah satu platform mendidik anak bangsa untuk hidup lebih rukun dan damai antara satu sama lain juga amat manis kerana berjiran dengan gereja The Good Shepherd Lutong sekaligus meningkatkan keharmonian dan perpaduan dalam kalangan ahli serta penganutnya. Masjid itu kalau kita nangga dari keharmonian, dari perpaduannya memang dah dari dulu-dulu dah. Kalau dari segi Sarawak tu memang saya ada masalah. Malah Ketua Gereja The Good Shepherd Lutong, Father Johnny Jangok merasakan sejak berkhidmat lebih 10 tahun di gereja itu, amalan hormat menghormati telah meningkatkan lagi persefahaman antara ahli dan penganut kedua-dua entiti ibadat itu. Perpaduan, keharmonian, hormat menghormati di antara pelbagai agama dan bangsa hanya dapat kita rasai sekiranya kita ada persefahaman. Antara keunikan dan persefahaman yang ketara adalah penganut-penganut saling kunjung mengunjungi bukan sahaja pada musim perayaan seperti Krismas atau Hari Raya, malah pelbagai aktiviti anjuran masjid ataupun gereja tersebut.
Ia sekaligus menyokong dan mendukung elemen penting aspirasi keluarga Malaysia. Persefahaman yang baik ini juga dilihat menerusi perkongsian tempat letak kereta apabila waktu bersembahyang iaitu setiap hari Ahad dan Good Friday bagi penganut Kristian di Gereja The Good Shepherd dan solat Jumaat atau Hari Raya bagi penganut Islam di Masjid An-Naim Lutung. Jadi kita berbanggalah. Kita berbangga Masjid An-Lutung, Selangor Shepherd tu memang dah dari segi perpaduan, keharmonian, keunikan dari parking memang tak ada masalah. Jadi sama-samalah kita tu bertoleransi antara satu sama lain. Ialah keadaannya. Jadi kamu boleh datang pada hari Ahad. Okey. Di mana kamu akan melihat congregation kita, ya, mereka akan meletakkan kereta mereka di masjid. Bukan hanya hari Ahad. Kita akan gunakan semasa Good Friday untuk sesi yang pertama sebab selepas itu mereka akan gunakan pekarangan letak kereta di masjid untuk sembahyang hari Jumaat mereka. Justru amat molek dikatakan bahawa persefahaman antara Masjid An-Naim Lutung yang bersebelahan Gereja Good Shepherd Lutung antara simbol perpaduan dan keharmonian kedua-dua penganut Islam dan Kristian yang telah terjalin sejak sekian lama. Maka hendaklah ia diperkukuhkan dan disantuni oleh setiap lapisan masyarakat untuk bersama-sama membangunkan program atau aktiviti untuk kemajuan negara ini. Pustaka Negeri Sarawak meminta pengguna memanfaatkan kempen pemulangan buku yang bermula sejak 16 April lepas hingga 16 Mei ini. Pustaka menerusi satu kenyataan memaklumkan sepanjang tempoh kempen tersebut, denda akan dimansuhkan kepada pengguna yang meminjam buku melebihi tamat tempoh pinjaman. Selain itu, sepanjang kempen itu juga pengguna yang mempunyai denda tertunggak tidak akan dikenakan tindakan. Dalam kenyataan tersebut memaklumkan proses pemulangan buku tersebut boleh dilakukan di semua kampus Pustaka Negeri Sarawak iaitu di Kuching, Sibu dan Miri. Orang ramai juga boleh menghubungi pustakawan di talian 082 449 126 atau 013 804 4220 atau email ke librarian@sarawak.gov.my. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi. Terima kasih Buma.